idea kandungan program yang lebih interaktif, segar, bervariasi, serta mampu mencetuskan inspirasi pada penonton. Pelisian program berbentuk intelektual, didik hibur, santai serta beriklan. Kandungan maklumat yang tepat dan relevan. PNS TV Channel. Inspirasi, Informatif, relevan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan juga kurnianya hari ini kita dapat bersama-sama di dalam program ini secara maya. Saya dan juga urus setiap program bagi pihak Perpustakaan Negara Malaysia merakamkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada tuan-puan semua dalam program Semarak Merdeka dengan tajuknya COVID-19 Merdekakah Kita pada hari ini 30 Ogos 2021 menerusi aplikasi YouTube di PNM TV Channel. Baiklah tuan-puan semua, COVID-19 virus bahaya, virus yang kecil, senang dijangkiti. Jangan tuan-puan ke mana-mana, duduk di rumah, tontonlah kami. Baiklah tuan-puan semua, seperti yang kita sedia maklum, saban tahun negara kita Malaysia menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan juga Hari Malaysia pada 16 September untuk memperingati dan juga menghargai jasa dan juga pengorbanan serta semangat tinggi pejuang kemerdekaan tanah air yang membebaskan negara daripada kuasa asing. Jadi pada hari ini program kita ini bertujuan untuk kita menyemarakkan semangat patriotik dan cintakan negara serta mengukuhkan perpaduan dan juga keharmonian di dalam kepelbagaian budaya rakyat Malaysia. Tuan-puan semua, berikutan penularan COVID-19 yang melanda negara, program kita hari ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat bersyukur dan untuk menambahkan rasa syukur dan berjiwa prihatin di kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, kita juga ingin menghargai jasa dan juga pengorbanan Barisan Hadapan yang siang malam menggambling tenaga bertungkus lumus menyelamatkan negara daripada serangan virus COVID-19. Saya ada membaca dalam satu artikel harian Metro Online, perumpamaannya begini tau. Katanya, apabila kita menjejakkan kaki ke dalam wad yang dipenuhi dengan pesakit virus COVID-19, ia umpama kita berada di medan perang, umpama kita berada di medan tempur. Kita ada senjata tapi kita tak dapat membidik musuh. Kita ada senjata tapi kita tak dapat membidik lawan kerana musuh dan lawan kita tak dapat dilihat dengan mata kasar. Begitulah cabaran dan juga dugaan yang dihadapi oleh Barisan Hadapan kita. Jadi, patut SOP untuk kita sama-sama membantu Barisan Hadapan bagi memerdekakan negara kita daripada serangan virus COVID-19. Baiklah tuan-puan semua, untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, adalah baik kiranya saya memperkenalkan siapakah penceramah kita pada hari ini. Sudah tentu menjadi adab berprogram, adab bertemu dan juga adab bertamu. Bagi kami tuan rumah, wajiblah kami untuk memperkenalkan siapakah panel jemputan kami. Jadi saya akan membacakan biodatanya. Nama beliau ialah Tuan Abdul Karim bin Tarmizi, berasal daripada Perak dan dilahirkan pada 7 September 1990. Masih muda lagi ni. Beliau bertugas sebagai inspektor penjara di Penjara Bentong Pahang selama 6 tahun. Menariknya, beliau merupakan seorang individu yang merupakan petugas Barisan Harapan dan juga bekas pesakit COVID-19 yang berjaya melawan virus tu tuan-puan, dan juga beliau akan membicarakan tentang pengalaman beliau semasa mendepani pandemik ini dan juga sebagai bekas pesakit yang bertaruh nyawa menentang virus ini. Beliau juga pernah tular di laman sosial TikTok menerusi perkongsian beliau mengenai tugas sebagai Barisan Hadapan dan juga pengalaman beliau dalam mendepani virus COVID-19. Jadi selepas ni kita mungkin boleh minta ID TikToknya untuk kita tengok apa yang viral tu. Kemudian anak muda berusia 31 tahun ini juga terlibat sebagai penceramah motivasi di kamp Jati Diri untuk belia. Selain itu, beliau juga ditugaskan untuk menyampaikan ceramah motivasi dan kesedaran kepada banduan-banduan penjara. Baiklah, bersama dengan saya sekarang, yang dihormati Tuan Abdul Karim bin Tarmizi. Selamat datang Tuan, apa khabar? Ya, selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah, sihat. Boleh saya panggil Tuan Karim ya? Boleh, sudah tentu boleh.
Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Karim kerana sudi menerima kesudian kami berkongsi ilmu pada hari ini. Kalau ikutkan ramai orang yang excited. Saya ada buat promosi di Facebook, kita ada buat promosi di WhatsApp. Dia orang excited sikit dengan badan beruniform ni. Jadi hari ini kami mempersembahkan seorang inspektor penjara. Okey Tuan Karim, sebelum kita nak meneruskan perbincangan kita ataupun perbahasan yang lebih mendalam berkaitan dengan pengalaman Tuan Karim sendiri, mungkin Tuan Karim boleh ceritakan pada para penonton kita sebenarnya inspektor penjara ni jawatan je macam mana cara kerja ya ataupun deskripsi sikit tentang tugas Tuan Karim sendiri sebagai inspektor penjara. Silakan. Okey baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator dan juga PNN Pustaka Negara Malaysia kerana sudi menjemput saya sebagai ahli panel untuk diwawancarakan. Terus kepada soalan yang diajukan, bidang tugas inspektor penjara itu sendiri. Sebelum saya nak mengupas tentang bidang tugas inspektor penjara itu sendiri, ingin saya memperjelaskan satu teori di bawah teori yang digelar sebagai Triangle of Justice ataupun digelar sebagai segitiga keadilan. Di bawah segitiga keadilan ini terdapat 3 elemen yang utama, iaitu pertama elemen penguatkuasaan, kedua elemen pengadilan, ketiga elemen penghukuman. Elemen penguatkuasaan di mana mereka ataupun agensi yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang telah diwartakan. Elemen pengadilan adalah mereka ataupun agensi yang dipertanggungjawabkan untuk meneliti, menganalisa dan membahas segala bukti dan hujah-hujah yang dikemukakan untuk menyabit seseorang itu sama ada bersalah ataupun tidak. Dan elemen yang ketiga, inilah datangnya fungsi kami. Elemen yang ketiga merupakan elemen penghukuman di mana satu badan, satu agensi yang ditugaskan untuk melaksanakan apa jua perintah hukuman yang telah diperintahkan oleh mahkamah dan pihak berkuasa. Ini bertepatan dengan fungsi jabatan penjara itu sendiri. Yang pertama, melaksanakan perintah penahanan oleh mahkamah atau pihak berkuasa ke atas penghuni sehingga penghuni dibebaskan. Yang kedua, memberi kawalan ke atas penghuni semasa menjalani hukuman serta memberi layanan yang memberi kemanusiaan. Dan yang ketiga, melaksanakan program pemulihan ke atas penghuni melalui pelbagai pendekatan dan kaedah. Dan di sinilah datangnya tugas inspektor penjara itu, iaitu menyokong ketiga fungsi tersebut. Ada inspektor penjara yang bertugas sebagai pegawai risikan, ada inspektor penjara yang ditugaskan sebagai pegawai kawalan keselamatan, ada inspektor penjara yang ditugaskan sebagai pegawai pemulihan secara umumnya. Dan mereka ini bertugas mengikut unit-unit yang telah ditetapkan kepada mereka. Secara menyeluruh dan secara umumnya mereka bertugas untuk melaksana dan menyokong fungsi-fungsi jabatan itu sendiri. Okay, baik, terima kasih Cik Karim. Mungkin sedikit sebanyak dah mencerahkan fikiran para penonton kita. Kalau boleh kongsikan sedikit tak? Mungkin para penonton kita nak tahu daripada segi masa bekerja tu. Sebab saya dengar kata pegawai penjara ni ataupun inspektor penjara ni masa kerja dia agak panjang berbanding biasa. Adakah benar itu, Tuan Karim? Mungkin boleh bagi sikit kita kongsikan. Sebagai anggota uniform, sudah tentu lumrah untuk bekerja dalam unit uniform ni, masa kerja tak tentu. Kadang-kadang kita kerja 12 jam, kan? Dia ada kerja pagi, kena masuk malam, masa 8 jam kerja pagi, dan kita kena bertugas sebagai CO malam ataupun DO malam, duty officer malam. Kerja tak tentu, kadang-kadang kita ditugaskan untuk outstation, pergi membuat kawalan keselamatan ke atas banduan yang hendak pergi ke mahkamah dan membuat program-program pemulihan di luar. Memang tak tentu kerana kerja kita tiada fixed schedule ataupun jadual yang tetap ke atas seorang inspektor penjara itu. Itu pengorbanan yang tak ramai masyarakat di luar tahu mengenainya. Faham. Terima kasih Tuan Karim. Kalau kita tengokkan tugas sebagai inspektor penjara ni, kita boleh ibaratkan sebagai umpama wira yang tak didendang. Dia jarang berada di muka TV. Kalau polis kan orang dah tahu dah polis kan, tapi inspektor penjara ni umpama orang yang belakang tabir. Dan Tuan sendiri baru berusia 31 tahun. Ada tak terdetik di hati Tuan macam rasa kenapa kau jadi inspektor penjara, ataupun adakah sedikit rasa penyesalan Tuan ke
pada usia yang muda ni meninggalkan keseronokan masa muda untuk menjaga kebajikan para banduan itu sendiri. Apa pendapat Puan? Tuan, sorry. Tak ada masalah. Okey. Untuk jawapan soalan ni, adakah saya masa-masa yang saya ada sebagai yang saya laburkan untuk penjara kerana menjaga kebajikan banduan-banduan dan penghuni ni, bagi saya menjaga mereka ni merupakan satu kebaikan ataupun hasanah yang kita tak nampak. Kerana mereka ni merupakan golongan-golongan yang tersalah memilih jalan hidup. Apabila mereka golongan-golongan yang tersalah memilih jalan hidup ini, mesti ada satu golongan ataupun satu kelompok yang kena tunjuk kepada mereka jalan yang mereka harus pandu dan mereka bergerak ke arah kebaikan. So di situ dah datang fungsi kami ini di Jabatan Penjara untuk memberi pemulihan kepada mereka dengan pelbagai kaedah pendekatan, memberi kesedaran kepada mereka akan tanggungjawab mereka sendiri. Inspektor penjara ataupun kaki tangan penjara ni, dia bertugas, apabila dia masuk dalam penjara, dia seolah dipenjarakan. Kami apabila masuk bertugas dalam tu, kami ada peraturan-peraturan yang ketat. So, kami sendiri tak boleh nak bawa handphone masuk ke dalam untuk golongan-golongan yang tertentu. Kami sendiri dipenjarakan. Dan apabila kami sendiri dipenjarakan, perasaan itu seolah-olah kami bersama mereka. Mereka tidak ada kebebasan, kami juga tidak ada kebebasan. Mereka tidak ada kebebasan di luar untuk media sosial, kami juga tidak ada kebebasan untuk media sosial semasa bertugas. Tapi ini bukanlah penghalang untuk kami berhenti bertugas. Kerana mereka memerlukan seseorang untuk memberi impak kepada mereka agar mereka boleh berubah. Menjaga kebajikan mereka merupakan sesuatu yang kita harus pandang sebagai satu jalan yang jihad, satu jalan fisabilillah yang boleh menyematkan di dalam hati mereka supaya mereka boleh pulang kepada masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang berintegriti, yang berdisiplin, yang boleh menjalankan tanggungjawab kepada keluarga mereka sendiri dan kepada diri mereka sendiri. Dan bagi saya, masa-masa yang saya luangkan bersama mereka adalah salah satu peranan ataupun tanggungjawab yang saya rasa ia membuatkan kepuasan dan kebanggaan kepada kami di Jabatan Penjara itu sendiri. Terima kasih Tuan Karim. Saya pun rasa berbangga ya, kerjaya yang tidak boleh melihat handset langsung. Sekiranya tinggal terus dekat luar ke? Dia ada tinggal kat lokal ke, tinggal kat rumah terus ke? Macam mana tu? Dia kalau jadi pegawai penjara ni, mindset dah kena ready, mental dah kena tahu. Sebab masuk memang kita cut off daripada dunia luar. Memang handset simpan kat rumah lah. Cuma if emergency call apa-apa pun, dia akan contact kita melalui bilik kawalan. Faham. Sebab itulah kalau saya WhatsApp hari tu pasal kerja pun Tuan Karim balasnya malam kan. Saya faham tu mesti tak boleh bawa handset ni. Okay Tuan Karim, kita beralih pada soalan seterusnya. Kalau kita tengok hari tu kan penjara Tuan Karim bekerja sendiri, penjara Bentong tu antara kawasan yang dikenakan PKPD. Kalau saya tengok, saya buat research hari tu, start PKPD daripada 25 Hebron 1 sehingga 8 Hebron 2. Kemudian sambung pula 25 sehingga 22 Hebron 2. Lepas tu dah habis tu kena pula pada 24 Julai sehingga 6 Ogos disebabkan kes positif di kalangan staf dan juga banduan. Boleh tak Tuan Karim ceritakan sendiri sedikit bagaimanakah penjara Bentong berhadapan dengan masalah ini, ataupun mungkin Tuan Karim nak ceritakan tentang punca ke apa-apalah yang dikongsikan berkenaan dengan PKPD yang berlaku di penjara Bentong ni sendiri? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Secara umumnya di Malaysia kita mengalami satu serangan yang mana kita tak nampak dengan mata kasar kita. Ini musuh yang mana lebih susah untuk ditangani. Jadi justru daripada itu Jabatan Penjara tidak terlepas daripada serangan daripada virus ini. Contoh kami di-PKD-kan pada tempoh berkenaan yang seperti mana saudari moderator mengatakan, kami telah di-PKD 3 kali. Bukan bererti kegagalan, tapi perkara ini merupakan satu perkara yang menjadi sudah kebiasaan, tetapi kami harus menangani kerana ia merupakan tanggungjawab kami untuk memastikan mereka yang di dalam situ selamat. Antara langkah yang kami laksana untuk nak prevent, nak mencegah perkara ini daripada lebih teruk ataupun
memastikan mereka selamat, kami terus mewujudkan satu bilik yang digelar satu bilik gerakan COVID ataupun bilik operasi COVID. Bilik ini bertugas untuk menjalankan komunikasi secara rapat dengan pejabat kesihatan daerah untuk menghalang jangkitan penularan jangkitan COVID-19 ini. Antara punca-punca bagaimana boleh kami diserang oleh virus ini, kemungkinan ia datang daripada banduan-banduan baru yang ditangkap, direman dan kemudian diserahkan kepada pihak penjara, dan pihak penjara perlu menerima apapun jua keadaan mereka, pihak penjara harus terima kerana ia menjadi tanggungjawab terhadap agensi penjara itu sendiri melaksanakan penahanan terhadap banduan-banduan. So kami tidak boleh kata no, dia ada positif, kami tak boleh terima. Kami kena terima mereka kerana ia menjumpakan tanggungjawab kami. Selain daripada itu, penjara Bentong banyak melaksanakan kaedah-kaedah seperti melaksanakan pelatun sanitasi. Kita ada satu kumpulan anggota yang ditetapkan untuk bertugas menjalankan program-program sanitasi di blok-blok penempatan, di quarters-quarters, tempat kaki tangan bertugas. Kemudian kita ada yang paling dramatik atau sedih untuk didengar. Kami pernah bertugas selama 10 hari. Kami pernah bertugas selama 10 hari straight, terpisah daripada keluarga, terpisah daripada masyarakat luar ketika di-PKPD-kan kerana kami merisaukan jangkitan yang datang daripada kami ini boleh menular kepada masyarakat luar. Pihak pengurusan mengambil ketetapan semua anggota yang berada di luar harus melapor diri di dalam camp ataupun quarters penjara dan masuk bertugas pada satu tempat yang ditransitkan dan kemudian balik di tempat itu dan kemudian bertugas kembali. Masuk pada buat tempoh tersebut, kami tidak dibenarkan pulang ke rumah, kami tidak dibenarkan untuk keluar, tetapi segala urusan kebajikan, segala urusan soal kesihatan agak dijaga baik oleh pihak pengurusan kami. Sangat-sangat menarik ya perkongsian tu. Kiranya 10 hari non-stop tidak balik rumah langsung. So tidur dekat dalam area penjara tu jugalah dia ada letak satu tempat khas. Dia ada satu tempat khas. Memang 10 hari kerja, tak boleh balik, tak boleh jumpa bini, tak boleh jumpa anak, tak boleh jumpa isteri, tak boleh jumpa mak. Busy hari-hari. Walaupun dekat tapi tugas. Betul-betul pengorbanan dan boleh jadikan satu pengalaman tu. Bila negara kita dah bebas COVID nanti, insya-Allah pengalaman tu dapat Tuan Karim ingatlah sebagai satu memori masa bekerja sebagai inspektor penjara ni. Okeylah Tuan Karim tadi tadi berkenaan dengan bilik operasi COVID tu, maksudnya bilik operasi COVID tu adalah bilik-bilik yang menempatkan banduan-banduan ke macam mana? Ataupun bilik operasi tu adalah bilik operasi inspektor penjara tu sendiri ke macam mana? Bilik operasi COVID ini merupakan satu bilik yang kita lantik beberapa pegawai daripada Jabatan Penjara sendiri dan terdiri daripada inspektor dan juga anggota-anggota yang bertugas. Dan kita ada juga kadir-kadir daripada KKM yang bertugas dalam tu supaya bilik operasi ini bertanggungjawab untuk nak menguruskan tentang statistik, jumlah banduan yang dipositif, jumlah banduan kemasukan, jumlah banduan baru dan mengambil segala SOP baru yang datang daripada PKD akan diberi kepada pejabat bilik operasi dan bilik operasi ini akan menyalurkan segala maklumat yang diterima daripada kesihatan untuk disalurkan kepada anggota-anggota yang bertugas. Itu tugas bilik operasi. Faham. Okey, terima kasih Tuan Karim atas penerangan tu. Saya juga seperti yang saya maklumkan tadi, Tuan Karim merupakan salah seorang pesakit virus COVID-19. Boleh tak Tuan Karim ceritakan sendiri daripada segi sebelum tu kan, simptom-simptomnya, lepas tu sampai dah dijangkiti sehingga Tuan Karim dah pulih kembali. Mungkin boleh ceritakan dengan para penonton kita? Alhamdulillah sebab saya dah pulih sekarang. Okey, saya boleh pada awal waktu saya terkena COVID jangkitan virus ini, antara simptom awal yang saya dapati adalah badan saya demam, saya panas. Waktu saya nak masuk bertugas, sebelum kita nak masuk bertugas ke dalam penjara, dia ada pintu besar yang kita panggil sebagai pintu besar. Sebelum nak masuk ke dalam pintu besi tu yang kalau tembak dengan bazooka pun takkan terbalik punya, confirm insya-Allah.
Okey, sebelum nak masuk ke pintu besar tu, dia ada satu temperature scanning punya sistem dekat situ. Okey, Kita akan scan kita punya suhu badan. Waktu tu suhu badan saya 38.4, 38.5 dalam kadar begitu. Terus dimaklumkan kepada saya punya bos, saya punya pihak atasan, dan pihak atasan saya suruh saya pergi buat rawatan. Waktu saya pergi buat rawatan, waktu nak on the way ke sana, saya dah mengalami macam badan kita ni rasa macam lenguh-lenguh, sakit otot, sakit sendi, dalam keadaan pening kepala yang sangat menekankan, loya lagi. Sukar nak menggambarkan keadaan tersebut lah. Memang perit dengan kita mengalami kemuntahan. Selepas mengalami kemuntahan dan selama beberapa hari kemudian saya disahkan positif dan seterusnya mengalami kesesakan nafas dan terus direfer ke Hospital Bentong untuk rawatan kecemasan. Dan pada waktu tersebut hanya Allah saja yang tahu bagaimana keadaan saya debar, diberi bantuan pernafasan oleh oksigen, tong-tong oksigen. Sukar. Kita bernafas, tetapi seolah-olah pernafasan kita tidak mencukupi. Kita seduh 100, masuk mungkin 80, 20 tak cukup. Kita tak puas. Dan apabila dalam masa 3 jam saya bertungkus, pihak kesihatan lah, pihak perubatan bertungkus lumus pam oksigen dalam badan supaya oksigen dalam badan kita stabil. Dalam waktu tu handset tak berhenti berdering, masuk semangat, tak tahulah kan. Lepas tu terus dirujuk ke ward COVID, ward KAS untuk perhatian khusus, dan berada di ward tersebut selama 6 hari. Dalam keadaan 6 hari tersebut kita dalam keadaan yang lemah, mata yang merah, hilang selera makan. Apabila bervideo call dengan keluarga, sampai ibu tak sanggup nak tengok muka anak dalam keadaan yang sangat orang kata lemah. Ayah tak boleh nak berkata apa-apa sebab lidah terkelu. Sampaikan waktu bervisi dengan salah seorang daripada rakan-rakan boleh menitiskan air mata. Dan Alhamdulillah, mungkin kerana berkat doa mereka sekalian, saya ada di sini. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan pegawai-pegawai perubatan yang bertungkus lumus menyelamatkan saya. Berapa hari tu berjuang melawan COVID-19 ni? 6 hari ke? 6 ataupun 6 hari masuk ward? Saya dimasukkan ward untuk perhatian khusus selama 6 hari dan kemudian terus rujuk kepada pusat pemulihan COVID di Kuantan. Di situ saya dihabiskan masa selama 5 hari lagi di sana. Kiranya berada di ward 6 hari kemudian dihantar ke sana. Ya, dihantar ke Kuantan selama lebih 5 hari. Ya. Lama juga tu kan. Bulan berapa tu Tuan Karim yang kena ni? Masa PKPD tu? Yes, masa PKPD pertama. PKPD 1 hari tu yang masa 25 Januari tu Ya, pada hari tersebut. Pada waktu itu saya bertugas sebagai pegawai keselamatan pusat kuarantin COVID untuk Banduan. Oh, okey. Ya, Alhamdulillah Tuan Karim dah bebas sekarang daripada virus ni sebab kita tengok dah ramai juga yang kecundang. Bersyukur kerana masih diberi peluang untuk menikmati dan hidup di atas bumi Allah ini. Jadi selepas Tuan Karim bebas daripada virus ni, ada lagi tak rasa macam orang kata apa efek selepas dijangkiti tu? Sebab saya tengok daripada based on pembacaan saya, orang-orang yang dijangkiti COVID ni ada segelintirnya mengalami efek. Dia orang jadi macam cepat lupa, ada yang jadi badan dia lesu, dia tak boleh nak buat kerja banyak. Bila dia buat kerja banyak, dia dah mula dia tak larat. Dia kata mungkin itu antara efek-efek. Ada tak daripada Tuan Karim sendiri? Memang ada, tapi dia tidak ketara kerana menurut kajian daripada WHO sendiri mengatakan bahawa sesiapa sahaja yang dijangkiti COVID, kekuatan badan, sistem imunisi badan itu akan menurun sedikit. Maybe dalam 50% macam tu. So kita akan rasa badan kita akan rasa lemah sedikit, kita lebih kurang tak bermaya dan take time untuk nak memulih dalam keadaan 100%. Kerana imun badan kita masih lemah dan kita mudah
kita mudah sakit selepas tu. Macam kita akan mengalami demam biasa, mungkin akan selesema, tapi tidak sampai menjejaskan pekerjaan kita harian yang menyebabkan kita kena duduk tidur dekat rumah. Tidak. Cuma efek tu ada, tapi tidak ketara dan tidak memberatkan. Faham. Jadi Tuan kan pernah dijangkiti virus ni, sekarang dah pulih kan? Ada tak perasaan macam takut dijangkiti lagi? Takut kena lagi benda tu? Sebab saya pun ada pengalaman, ada kawan-kawan saya, orang sekeliling saya, dia dah biasa kena dah pertama kali. Kemudian kena lagi kali kedua. So benda tu macam virus tu dia memang tidak takut pada kita lah. Jadi macam mana Tuan Karis ni, ada tak terdetik rasa macam takut sebab aku bekerja yang terdedah dengan keadaan macam tu dan mungkin takut kena lagi. Ada tak perasaan macam tu? Okay, sebenarnya untuk kita mengatakan pakai takut atau tidak, ia menjadi lumrah kepada hakikat manusia itu sendiri. Sebab hakikat manusia itu mempunyai perasaan takut. Bahkan saya rasa bukan saya saja, malah anggota-anggota yang lain, biarpun komando 99 ke, komando 49 ke, apapun dia akan merasa ketakutan itu mesti ada. Cuma merupakan tanggungjawab untuk melawan perasaan takut kita kerana tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada kita untuk menjaga mereka yang dijangkiti. Kalau kita rasa soal takut, doktor-doktor dekat sana tu pun mungkin takut juga kerana ia melibatkan nyawa, ia melibatkan sesuatu yang kita katakan tiada ubat khusus untuk merawatkan dia lagi. So perasaan takut ni lumrah, tetapi sejauh mana ketakutan itu menjejas kehidupan kita. Di sini kita harus melawan ketakutan kita supaya kita dapat berbakti, kita dapat bertanggungjawab, supaya dapat menjalankan kerja-kerja harian dan melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Jadi perasaan takut itu menjadi bagi saya lumrah, tetapi ketakutan itu hanya pada dasar dalam hati, tetapi perbuatan itu masih lagi terus berjuang. Bagus. Macam itulah yang kita cari. Sebab bukan kata Tuan Karim, kami yang public biasa pun memang terdedah kepada virus tu. Sebab macam saya cakap awal tadi, virus ni kita tak nampak. Kita tak nampak dengan mata kasar. So kalau kita nampak, senang kita nak elak. Tapi benda ni ialah dugaan daripada Allah kan. Kita hadaplah dengan sabar dan juga tabah. Mungkin Tuan Karim boleh kongsikan sedikit dengan para penonton kita. Adakah tips-tips pemakanan yang Tuan Karim amalkan semasa sakit tu? Selain daripada ubat-ubat hospital, mungkinlah sebab ada yang kalau kita tengok sekarang, orang sekarang dia orang ambil vitamin C ke, minum lemon ke. Tuan Karim sendiri ada tak apa-apa herba-herba tradisional ke ataupun ubat-ubat vitamin tambahan ke? Okey, buat masa sekarang saya tak ada lagi kaedah-kaedah tradisional yang saya sendiri amalkan, tetapi pesanan daripada pegawai perubatan, kekerapan untuk mengambil vitamin C itu boleh meningkatkan kadar imunisasi badan. Di situ pengambilan secara konsisten diperlukan. Contoh vitamin C dan juga minum air lemon suam, sebab seperti yang kita tahu virus COVID ini dia akan duduk di bahagian tengkok dahulu. Dia akan melekat di bahagian tengkok dulu, bahagian sini, dan baru akan turun kepada paru. So apabila kita minum air, dia akan masuk ke dalam usus dan ini teori. Dia akan masuk dalam usus dan akan flush away. Sebab tu kekerapan meminum air dan juga pengambilan vitamin C secara konsisten dan juga pengambilan terhadap jus lemon itu sendiri. Itu yang saya amalkan dan mendapat bukan ini suggestion daripada pegawai perubatan itu sendiri. Faham. Okay, para penonton kita mungkin boleh ambil iktibar daripada cerita yang dikongsikan oleh Tuan Karim kita ni, kerana kita tengok sekarang agak ramai yang tewas. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada virus ini. Okey Tuan Karim, kalau sepanjang berhadapan dengan serangan virus COVID ni, ada tak, minta maaf kalau soalan ni agak sensitif ke, ada tak di kalangan mungkin rakan sekerja sendiri yang menemui maut akibat daripada virus ini sepanjang Tuan Karim berkhidmat lah? Untuk soalan ini, sepanjang saya bertugas, khasnya di penjara Bentong, kerana saya bertugas di penjara Bentong baru dia datang COVID ni. Tidak ada rakan yang saya kenali secara rapat terkorban ataupun tewas dan
syahid pada jalan ketika berjuang dengan COVID ini. Cuma ada di segelintir anggota yang saya kenal secara rapat dan akrab yang dimasukkan di dalam hospital yang sedang diberi bantuan pernafasan, yang dalam keadaan agak kritikal, dalam keadaan sangat lemah. Mungkin dah 20 hari duduk di hospital tak keluar-keluar lagi. Ada mereka bekas pejuang dan mereka sekarang sedang berehat. Istilah berehat yang saya gunakan di sini kerana mereka sedang berehat. Apabila mereka pulih, mereka akan masuk petugas. Seperti mana saya akan masuk petugas. Walaupun mereka pernah dicederakan oleh virus ini, tapi mereka akan tetap masuk petugas kerana tanggungjawab dan amanah mereka. Ya, ada yang dalam keadaan kritikal tapi tidak, dan saya berharapkan tidak sehingga maut lah. Dan sampai sekarang tidak ada lagi anggota ataupun pegawai-pegawai yang seangkatan dengan saya, yang rakan seperjuangan saya maut ketika bertugas semasa musim COVID ini lagi. Kita minta mohon dihindari lah daripada perkara tu. Kalau berkaitan dengan rakan sekerja ataupun kenalan yang maut ni, sebenarnya saya sendiri pun ada pengalaman macam tu. Macam saya dekat kampung ada yang saya anggap sebagai umpama ibu angkat lah. Dia bertarung dengan COVID ni, dia dah first dose vaksin, kemudian dia terkena COVID and then masuk ward 2 minggu. Biasalah orang-orang yang kalau orang yang berusia dan dia ada penyakit dan imun badan dia agak rendah kan. So kita mengharapkan dia sembuh, tapi perancangan Allah itu sebaliknya pula. Setelah 2 minggu bertarung, dia pun telah pergi meninggalkan dunia. Tapi kita agak terkilan sebab dalam keadaan sekarang kita nak balik kampung semua tak boleh kan. Kita hanya doa daripada kejauhan sahaja. Baiklah Tuan Karim, ini macam menarik. Saya tak pasti Tuan Karim nak kongsikan ataupun tidak. Sepanjang Tuan bertugas, pernahkah Tuan bertemu dengan banduan yang memberikan kesan kepada Tuan? Kalau kita tengok dalam majalah-majalah kan, ataupun dalam apa-apa pun ceritaan tentang cerita banduan ni, dia menarik tau sebab kita dapat belajar sesuatu daripada banduan ni. Kebanyakannya memang kita akan belajar benda-benda yang baik. Dia mungkin dia orang dah insaf ataupun apa-apa sajalah. Mungkin Tuan Karim boleh ceritakan beberapa kisah berkenaan dengan banduan yang memberi efek pada kehidupan Tuan Karim sendiri. Tak apa, kita tak sebut nama pun, mungkin sebagai pengalaman sahaja. Ya, sepanjang saya bertugas sebagai pegawai kawalan keselamatan ke atas blok banduan pendapatan, ada terdapat beberapa kisah-kisah yang memberi kesan secara terus kepada saya. Salah satunya yang saya ingat adalah ketika saya bertugas di dalam blok penempatan, ada satu sesi konseling antara saya dengan banduan muda. Banduan muda, dia dipenjarakan akibat daripada kes penyalahan guna dadah. So, jadi di sini apabila kita buat sesi konseling, banyak masalah yang dilontarkan oleh banduan tersebut. Antara salah satu punca yang bagi saya merupakan main point, kenapa dia jadi macam tu dan mengapa dia mengambil dadah sebagai option untuk dia nak hidup, adalah kerana masalah keluarga. Masalah keluarga. Menurut penceritaan daripada banduan berkenaan ataupun banduan berkenaan pernah nak berubah, nekat untuk nak berubah. Dia nekat betul-betul untuk nak berubah. Apabila dia nak berubah, sehingga kan dia dapat berjaya mengawal tahap ketagihan dia. Tetapi masalah dia, pandangan serong daripada keluarga sendiri. Pandangan serong daripada masyarakat sendiri. Perspektif negatif masyarakat terhadap dia. Sebagai contoh, kalau dia pergi masjid, tabung masjid hilang, dia terus cop dia yang curi. Apabila balik di rumah, masalah di rumah, apa-apa saja masalah berlaku di rumah, terus dicop dia yang buat masalah. Ini menyebabkan dia dimotivasi, maksud dia moral down. Apabila dia dah nak berubah dan kemudian orang fitnah dia, orang cakap sekali penjahat akan selamanya penjahat. Ini menyebabkan dia kembali ke kancah dadah. Ini yang menyebabkan dia kembali ke kancah dadah. Justru itu saya mengambil kesempatan ini, sementara boleh live ni, saya mohon kepada masyarakat, tolong jangan sisihkan mereka. Apabila mereka bebas dari penjara, tolong jangan cop mereka itu adalah pengganas, penjahat ataupun orang yang sentiasa melakukan kejahatan. Tidak. Beri masa kepada mereka. Beri peluang kepada mereka. Dengar segala rintihan mereka.
mereka merupakan golongan-golongan yang tersalah memilih jalan. Sebagai manusia, kita tidak lari melakukan kesalahan. Kita tak lari daripada melakukan kesalahan. Tolong institusi kekeluargaan ini merupakan peranan penting membentuk satu generasi yang berdisiplin, satu generasi yang berilmu. Daripada sistem kekeluargaan akan lahirnya pada sistem masyarakat yang baik. Tapi apabila keluarga ini bermasalah, dia akan pergi kepada individu yang bermasalah, dan apabila individu bermasalah tidak boleh menjalankan peranan dan tanggungjawab terhadap masyarakat, masyarakat akan jadi porak-poranda. Justru itu, tolonglah dengar rintahan mereka supaya mereka dapat dan terdetik untuk nak berubah. Main peranan masing-masing. Main peranan masing-masing. Betul. Iaitu berkenaan dengan banduan yang terlibat dengan dadah. Macam penjara Bentong sendiri, dia bermacam-macam kes ke ataupun dia ada spesifik kes sahaja? Ataupun di situ adakah terdapat hukuman mati di sana? Sebab setengah penjara dia orang tak ada jalankan benda tu kan? Macam mana? Tuan Khalid boleh kongsikan sikit ke? Ini soalan yang selalu saya dapat apabila saya pergi mana-mana camp motivasi ataupun pergi ceramah dekat mana-mana motivasi. Soalan yang selalu saya dapat adalah mengenai pasal hukuman mati. Sebab dia menarik. Sebab kita memang kalau jabatan penjara datang promosi, kadang-kadang kita buat, dulu masa kita boleh buat program fizikal, dia main ke tempat kita, dia orang bawa akan tali gantung semua. So, ia sesuatu yang kita nak tahu macam tu. Ya, banyak mitos yang kita dengar. Kesahihannya kita tidak pasti betul atau tidak. Okey. Berbalik kepada penjara Bentong itu sendiri, adakah ada kes ke spesifik ke apa? Untuk penjara Bentong ini dilabelkan sebagai satu penjara maximum security. Apabila kita kata pasal maximum security, dekat sini terdapat banduan-banduan high risk, banduan-banduan yang risiko tinggi di sini. Dan ditempatkan di sini termasuklah hukuman mati. Tetapi kita hanya melakukan penahanan di sini. Tidak menjalankan, kita melakukan penahanan. Penahanan terhadap banduan hukuman mati dan tidak menjalankan hukuman gantung tersebut. So kalau kata saya, pengalaman saya dengan banduan yang dihukum mati ini digelar sebagai banduan akhir BA. Okey, saya dengan banduan akhir ni kurang ada pengalaman, cuma apabila kita pergi dan sesi luah perasaan, ada yang mengatakan bahawa saya dah 3 tahun tak balik, tak dapat nak peluk ibu, tak dapat nak peluk ayah, teringat dekat anak, datang sesalan dalam hati sehingga kadang-kadang kita boleh keluh melihat raut wajah mereka yang benar-benar menyesal melakukan kesalahan dan tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak mampu melakukan apa-apa kerana telah ditetapkan hukuman ke atas mereka. Dan ia satu perkara yang menyedihkan apabila penjara membuat satu program, digelar sebagai program suatemu keluarga pada hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha sebelum musim Covid. Keluarga boleh bertemu dan berpelukan dengan saudara rapat yang ada di dalam penjara, dan salah satunya adalah golongan-golongan banduan akhir ini. Kita dapat melihatkan betapa eratnya pelukan mereka, betapa lajunya air mata mereka, walaupun umur 47 tidak segan untuk menangis, walaupun umur 50 tak segan untuk menangis, kerana mereka sedar mereka telah melakukan kesalahan. Ia merupakan sesuatu yang pada pandangan mata saya yang indah, kerana penyesalan datang daripada hati yang nurani, dan kita tak mampu lakukan apa-apa, hanya mampu lihat dan doa yang terbaik untuk mereka-mereka tersebut. Betul-betul. Kalau dalam masa sekarang, waktu kita sekarang kan masih PKP lagi, adakah keluarga dibenarkan datang melawat ya? Kalau banduan akhir ni macam mana? Untuk banduan, kita buat proses sekarang untuk mencegah daripada jangkitan COVID. Kita memang tidak benarkan pelawat datang untuk melawat keluarga yang ada, tetapi kita ada alternatif lain. Kita bagi komunikasi secara telefon, ataupun kita membenarkan banduan-banduan yang berkenaan untuk buat Skype dengan keluarga. Untuk buat Skype dengan keluarga. Itu antara dasar kebajikan yang dijalankan oleh Jabatan Penjara itu sendiri. Faham.
Okey Tuan Karim. Kita sebenarnya ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada Tuan Karim, tapi setting kita hari ini kita nak berhenti rehat seketika dalam masa 3 minit sahaja sebab kita ada video yang kita nak tayangkan kepada para penonton. Jadi saya minta para penonton jangan ke mana-mana, tunggu kami 3 minit sahaja. 12:01 tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad. Bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lock, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Dengan nada suara yang lantang, Bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Padamu ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Hai, terima kasih tuan-puan semua kerana masih sudi bersama dengan kami. Jadi kita teruskan. Tuan Karim, adakah anda telah bersedia? Ya, saya. Mungkin dah ambil nafas sikit kot tadi, berehat-rehat sekejap kan? Ya, ya. Okay, Tuan Karim, seperti yang kita sedia maklum, esok 31 Ogos merupakan satu hari yang besar bagi Malaysia, Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita. Sebagai anak muda yang hidup di zaman selepas kemerdekaan dan zaman serba canggih ini, boleh tak Tuan kongsikan sikit daripada perspektif Tuan sendiri, daripada point of view Tuan sendiri, apakah makna kemerdekaan sebenarnya? Bagi Tuan sendirilah, pendapat sendiri. Pendapat sendiri mengenai
erti kemerdekaan. Ya, erti kemerdekaan mungkin boleh kaitkan sikit di zaman pandemik ni. Macam mana tu? Zaman kemerdekaan. Okey, saya erti kemerdekaan seperti yang kita tahu iaitu kebebasan. Tapi bagi pendapat saya sendiri, erti kemerdekaan ini dikaitkan dengan dalam suasana pandemik masa kini, iaitu kebebasan kita daripada segi berfikir. Walaupun kita tidak ada kebebasan dalam segi sosial, tapi kebebasan kita daripada segi berfikir. Kerana pada masa kini kita terlampau banyak mendengar tumahan-tumahan dan fitnah-fitnah terhadap KKM itu sendiri, vaksin itu sendiri dan ubat itu sendiri. Maka saya mohon gunakan erti kebebasan itu daripada sudut pemikiran kita, daripada segi kita berfikir. Daripada segi kita berfikir, tolong jangan mengambil faktor yang negatif tanpa asas bukti, tanpa asas data-data saintifik dan terus mempercayai bulat-bulat. Ini merupakan sesuatu perkara yang mengatakan, melabelkan diri kita masih lagi dijajah dengan pemikiran kita dalam persepsi yang sangat negatif. Kita harus berfikir menggunakan kebebasan yang ada pada kita untuk melayari, mungkin untuk mendapatkan maklumat daripada sudut yang betul. WHO, KKM itu sendiri, daripada channel-channel yang mempunyai sumber dan data yang sahih. Kebebasan yang kita harus terapkan dalam masyarakat dan juga anak muda kita. Kerana kebebasan ini merupakan gaya pemikiran yang akan mencorakkan masyarakat kita dan juga negara kita. Selagi mana kita masih lagi dalam keadaan dijajahnya akal dengan perkara-perkara yang negatif, kita tak akan bebas merdeka daripada COVID. Tolak COVID, tolak vaksin, tolak tentang kewujudan COVID itu is not real. Pada hakikat dah 13,000 atau 14,000 dah gugur dengan jangkitan yang tidak terkawal dengan varian yang baru. Sila beri kepercayaan kepada KKM itu sendiri untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Kalau diorang kata kita perlukan kena vaksin, silalah vaksin. Kalau dia orang kata kita perlu ambil ubat sedemikian, silalah ambil ubat sedemikian. Kerana mereka melakukan dengan sebelum dia nak bagi kita guna, dia orang buat research, dia orang buat kajian. Kajian bukan sahaja di peringkat negara, malah ia di peringkat antarabangsa. Mendapat kelulusan daripada Majlis Perubatan Antarabangsa. Dan diiktiraf penggunaannya. So siapalah kita untuk menafikan dan menidakkannya? Siapalah kita? Justru itu bebaskan pemikiran kita daripada perspektif yang negatif dan kepada golongan-golongan yang tertentu yang mungkin tersinggung dengan apa yang saya cakap. Kamu tidak berada di tempat kami dan kamu tidak memakai pakaian PPE tersebut, tidak merasa panas, tidak merasa haus, tidak merasa betapa hausnya apabila pakai pakaian PPE tersebut, menolak mentah-mentah saranan daripada kerajaan, tak mau dengan tidak mahu mengikut etika-etika SOP. Jika ada bukti mengenai benda itu adalah tidak wujud, kemukakan. Sekarang sila bebaskan pemikiran kita daripada sudut yang negatif. Bebaskan pemikiran kita daripada perspektif yang negatif. Itu je, minta tolong itu je. Itu bagi pendapat saya sendiri. Terima kasih Tuan Aryan. Sebenarnya kita juga ada juga nak bertanyakan soalan berkaitan dengan vaksin ni, tapi ia agak sensitif, jadi kita tak nak bahaskan waktu sekarang. Tapi saya sokong dengan apa yang Tuan Karim kata, sebab Tuan Karim sendiri pun dah memakai PPE tu, dah tahu betapa seksanya, nak pergi toilet pun susah. Saya ada baca yang frontliner kita, doktor-doktor kan, ada yang diorang pakai pampers kan, sebab betul, nak pergi ke toilet sangat susah. Benda tu macam berhelai ke? Untuk secara umumnya, pemakaian PPE ini merupakan sesuatu perkara yang sangat meresahkan dan melemahkan. Apabila kita pakai PPE, 15 minit kita confirm berpeluh satu badan. Apabila kita pakai PPE, kita kena tahan haus. Apabila kita pakai PPE, kita tak boleh keluar untuk ke toilet. Apabila kita pakai PPE, kita tak boleh nak buka suka-suka hati. Satu pun daripada badan kita tidak boleh terdedah. Kerana kita menjaga satu penyakit yang berjangkit dan tidak nampak penularannya di mana. Dengan kadar varian yang baru, dengan kadar variasi COVID yang terbaru, langkah berjaga-jaga tu perlu diambil.
So betapa seksanya, mungkin orang di luar sana tak ada, mungkin lepas ni mungkin PNN boleh anjurkan satu program bersama KKM untuk buat orang awam pakai baju PPE, duduk 15 minit dekat tengah padang dan bergerak balik masuk dalam bangunan. Baru dia orang tahu macam mana rasanya mungkin. Betul. Terima kasih Tuan Karim, menarik sangat perkongsian tu. Okay, boleh tak Tuan Karim bagi pendapat sikit seperti yang Tuan Karim cakap tadi kan. Kita ni memang secara dasar dan secara umumnya kita memang bangsa yang merdeka. Tapi ada segelintir dari kita ni masih tak merdeka. Masih tak merdeka daripada segi pemikiran tu sendiri. Kalau Tuan Karim tengok dekat Facebook ke dekat mana-mana media sosial pun, disebabkan PKP ni, makin ramai orang jadi keyboard warrior kan. Makin teruk. Kita merdeka fizikal tapi minda kita tak merdeka. Boleh Tuan Karim mungkin ulas sedikit sebab Tuan Karim sendiri kalau waktu kerja memang handset tak bawa langsung. Kerja is fokus pada kerja. Balik rumah mungkin pada family tengok handset sikit-sikit je. Bagi orang yang fokus handset 24 jam ni dalam media sosial ni kan macam-macam dikata pasal COVID ni lah, pasal KKM kita lah, pasal macam-macam benda lah. Mungkin boleh bagi nasihat sikit kot. Boleh, tak ada masalah. Benda ni sangat menarik, dan dia memberi semangat kepada saya. Okay, secara peribadinya, kepada golongan-golongan yang tersebut lah, yang kita panggil golongan-golongan yang anti ni, kerajaan telah melakukan terbaik untuk nak membebaskan kita, untuk nak memerdekakan kita daripada cengkaman COVID itu sendiri. Kalau kita tak ikut, kita tak akan dapat kebebasan. Kita tak akan dapat kebebasan tersebut. Kebebasan untuk nak bersosial, kita tak akan dapat. Kebebasan untuk nak bersama ahli keluarga, kepampuan balik kampung, tak akan dapat. Selagi mana kita masih berdegil, selagi itulah kita akan berkurung di rumah. Saya dipenjarakan di penjara, anda dipenjarakan di rumah. Jika inilah golongan-golongan yang golongan anti tersebut mahukan, go on. Tak ada masalah. Kerana negara kita ada satu tahap, kita perlu mencapai satu tahap yang digelar sebagai tahap immunity kelompok. Yes. Herd immunity. Kita perlu sampai kepada itu. Selagi mana kita tak sampai pada tahap itu, kita tak akan buka sosial kita. Kita tak akan buka ekonomi kita. Kebebasan itu kita gunakan untuk nak bebaskan akal kita. Kita kena gunakan daripada segi kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan maklumat daripada saluran yang betul. Bukan kita tengok orang yang type dekat Facebook tanpa background medical ataupun tanpa anything background ilmu tentang virus, dan dia cakap benda virus, kita percaya bulat-bulat. Doktor yang kaji nak ambil PhD tentang perubatan ni dekat 5-6 tahun buat research, and then kita tolak mentah-mentah, kita percaya orang yang without anything. Kita percaya without basic. Percaya bulat-bulat. Di situ kita kena check balik mindset kita. Kita yang bermasalah ke masyarakat yang bermasalah? Kita yang bermasalah ke KKM yang bermasalah? Kita buat kerajaan melakukan sesuatu, bukan kerana suka-suka. Kerajaan pun tahu kalau dia tutup lama-lama, kita akan mengalami kerugian. Kerajaan pun tak nak tutup lama-lama. Kerajaan pun tak nak kurung tuan-tuan sekalian. Cuma kita kena faham dalam keadaan sekarang. Kita kena faham dalam konteks sekarang. Kita sedang berperang dan kita masih lagi tidak merdeka pada sudut COVID ini sendiri. Maka kita akan terus berjuang untuk membebaskan negara kita daripada COVID ini. Kepada golongan tersebut, silalah rujuk pada sumber yang benar dan ada asas serta data saintifik. Saya ialah kita semua bebas ada pendapat masing-masing. Mungkin ada orang berpendapat begini, ada orang yang berpendapat begini. Tapi saya secara umumnya menyokong pendapat Tuan Karim sendiri. Kalau kita tengok dulu kan, kita kata tahun 2020 ni tahun yang gah lah, macam-macam lah. Masa kita kecil dulu kita dah nampak lah, tahun 2020 ni macam-macam akan kemajuannya. Tapi yang kata apa, itu adalah perancangan manusia, tapi perancangan Allah lain pula. Tahun 2020 dia bagi kita virus ni. Barulah buatkan kita apa orang kata lebih insaf lagi lah. Okey, baik Tuan Karim, soalan seterusnya. Adakah Tuan Karim sendiri bersetuju dengan ayat merdeka tetapi tidak merdeka bagi menggambarkan keadaan kita pada masa ni? Merdeka tapi macam tak merdeka, macam tu. Mungkin boleh ulas sikit lah daripada pemahaman Tuan Karim sendiri. Ya, saya sangat bersetuju dengan perkataan merdeka tapi tidak merdeka. Kerana akibat COVID ni kita terpaksa menghadkan kebebasan kita daripada segi bersosial untuk dengan masyarakat. Kebebasan kita untuk kembali kepada keluarga,
kebebasan kita untuk bersosial, kebebasan kita untuk hidup tanpa pelitup muka, kebebasan kita untuk melakukan segala aktiviti itu terbatas dan terhad. Maka saya sangat bersetuju dengan perkataan ini, merdeka tetapi tidak merdeka, bukan daripada sudut bentuk penjajahan, tapi daripada sudut pandemik dan penyakit. Untuk itu kita perlu menang dan kita perlu berjuang agar kemerdekaan ini dapat dirasai di hujung perjuangan kita. InsyaAllah kita pasti menang dan kita pasti merdeka. Merdeka daripada sudut pemikiran kita, merdeka daripada sudut melawan virus ini, dan insyaAllah perjuangan ini harus dianggotai oleh segenap masyarakat daripada pemimpin tertinggi sehinggalah masyarakat awam. InsyaAllah dengan plan yang dibuat oleh kerajaan ni, insyaAllah kita boleh menang. Walaupun dia mungkin ambil masa, saya rasa bukan dalam masa terdekat. Kita akan bebas COVID ni mungkin ambil masa yang lama, tetapi sekurang-kurangnya kita dah ada orang kata pertahanan badan, walaupun bukan 100% tapi kuatlah sikit daripada jika tiada pertahanan tu. Okay, Tuan Karim, apa perasaan Tuan kerana dipilih sebagai salah seorang petugas barisan hadapan sepanjang pandemik ini, dan Tuan dan juga pasukan Tuan bertungkus rumus dalam memperjuangkan tanggungjawab masing-masing. So apa perasaan Tuan sebagai petugas barisan hadapan? Mungkin sebelum ni macam orang tak nampak sangat ke macam, tapi waktu COVID ni benda tu semua dah naik mendadak. Kita dah letakkan Tuan dan kesemua polis, tentera, doktor, jururawat semua sebagai kelompok barisan hadapan. Minta pendapat sikit. Ya, terima kasih. Pertama untuk soalan ini, alhamdulillah mungkin kerana COVID ini akhirnya penjara didendangkan di media sosial. Yang keduanya adalah saya sangat bersyukur kerana dipilih untuk menjadi salah seorang anggota di barisan hadapan. Kerana tanggungjawab dan amanah yang saya galas ini ataupun pasukan saya galas ini merupakan satu amanah yang diberikan untuk menjaga diri sendiri dan menjaga masyarakat yang telah memilih jalan. Mereka perlu pulang ke pangkuan masyarakat, dalam keadaan baik dan terselamat. Seperti yang saya cakap, kami barisan hadapan, doktor, KKM, tentera, polis bukan tidak merasakan bahawa nyawa kami kebal, tapi that kerana tanggungjawab kami, that kerana amanah yang telah diberikan kepada kami untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi masyarakat daripada virus-virus ini yang mana tak nampak, yang menyerang manusia, yang ada dah segelompok terkorban akibat virus tersebut. Kami harus menjalankan tanggungjawab kami. Walaupun kami tahu dalam ganti terhadap tanggungjawab ini adalah nyawa kami sendiri. Betul. Dan saya cuma mengharapkan sesuatu daripada masyarakat, sila beri kerjasama kepada pihak-pihak berkuasa supaya kami dapat menjalankan tanggungjawab kami. Beri kerjasama kepada kami, beri pemahaman kepada kami tentang masalah anda, dan kami akan berikan kepada tuan-tuan sekalian masalah kami. Apa yang tuan-tuan boleh buat dan apa pun yang tuan-tuan tidak boleh buat. Harus mengikut SOP-SOP yang tertentu. Mohon bersabar dalam tempoh masa yang tertentu. Kerana kalau nak katakan rindu untuk pulang ke pangkuan keluarga, saya pun dalam tahun ni dah tak balik kampung. Punya lama dah tak balik kampung. Saya pun dah lama tak peluk parents saya sendiri, kedua ibu bapa saya sendiri. Lama dah tak balik kampung. Inilah pengorbanan yang saya berikan. Dan saya sendiri tidak boleh untuk mendapatkan surat untuk balik kampung kerana tanggungjawab saya. Saya harap masyarakat di luar mohon bersabar kerana benda ini lebih baik kita menyesal dahulu daripada menyesal kemudian apabila kita bawa virus ini kepada kedua ibu bapa yang berisiko tinggi menerima kesan dia. Jangan menangis tak berlagu. Betul. Saya pun menyokong langkah kerajaan ni. Kalau ikut nak balik kampung, semua orang nak balik kampung. Kita pun dah tak balik kampung. Dah berapa kali raya pun raya dekat sini je kan. Semua orang ada kata keinginan tu. Cuma kita perlu bersabar sedikit masa lagi. Sekarang pun dah banyak kelonggaran yang kerajaan bagi. Cumanya belum rentas negeri lagi. Yang lain dah banyak dah. Yang 2 dos dah boleh dine in. So kita kena banyak-banyak bersyukur lah. Okey, Tuan Karim. Ini saya nak tanya pendapat sikit. Apa pendapat Tuan berkaitan kritikan dan juga tohmahan segelintir masyarakat terhadap golongan barisan hadapan yang bertungkus rumus menyelamatkan negara? Salah satunya saya bagi contohnya, kadang kita tengok dalam Facebook, dia orang ambil video barisan hadapan lah, contohnya golongan doktor dan nurse. Dia orang dah
tak larat letih kan. So ada orang tolong snap gambar dia orang yang tengah letih tak larat tu upload kat Facebook. So adalah caption kesian frontliner kita. Tapi ada segelintir masyarakat ni dia tak puas hati tau. Dia kata itu adalah hang punya keluar dah hang. Itu adalah tanggungjawab petugas barisan hadapan. Itu adalah tanggungjawab anda untuk menyelamatkan negara. Kenapa nak buat sedih? Kenapa nak buat macam letih tak larat? Kenapa nak meluahkan perasaan di Facebook? Itu kata segelintir masyarakat yang tak faham. Yang kita ni manusia yang ada perasaan untuk meluahkan. So apa pendapat Tuan Karim sendiri berkenaan dengan tumahan berkenaan? Okey, segala kritikan dan tumahan saya anggap sebagai cabaran dan kekangan bertugas. Secara peribadi bagi saya mereka pihak di luar sana tidak tahu betapa, macam saya cakap tadi, dia orang tak tahu betapa panasnya pakai PPE tersebut, betapa letihnya kita tahan dahaga, tahan haus, betapa sukarnya untuk menjaga nyawa kita sendiri dalam masa sama kita nak jaga nyawa orang lain, masyarakat awam, dan betapa luluhnya hati kita apabila kita tengok rakan-rakan seperjuangan kita ada dah yang dikomakan, ada yang memerlukan bantuan pernafasan. Mereka tak nampak benda tu. Mereka tak nampak yang mana sebahagian daripada pegawai-pegawai daripada KKM kena kerja 16 jam satu hari. Dia orang tak nampak jabatan penjara yang terpaksa kerja 10 hari tanpa balik rumah, walaupun rumah dekat je 500 meter je, tak boleh balik rumah, kena bertugas dan masuk bertugas. Mereka tak rasa bagaimana kami bertahan untuk nak memastikan masyarakat di luar sana selamat. Mereka tak nampak benda tu. Dia orang just ambil moment yang mereka boleh manipulasikan dan kemudian war-warkan di media. Perjuangan kami ni tak selalunya kami kena tayang kat depan media sosial. Tak perlu kami tayang kat depan media sosial. Kerana tanggungjawab kami ini kadang-kadang walaupun orang tak nampak, kami tahu. Orang yang menerima kesannya ada. Apa bukti dia? Kadar pulih negara adalah tinggi. Kadar pulih orang daripada COVID adalah tinggi. Ini adalah kesan yang tak ada siapa pun, yang tiada sesiapa pun yang nak wawarkan, yang nak bangga-banggakan. Bantulah kami dalam keadaan menjalankan tanggungjawab. Jangan manipulasikan kerana satu video yang disnapkan dan mengatakan itu tanggungjawab kami. Apabila mengatakan itu tanggungjawab pejabat awam, ya saya faham tanggungjawab awam. Bagaimana pula dengan tanggungjawab masyarakat untuk mematuhi SOP? Bagaimana pula tanggungjawab masyarakat untuk memakai pelitup muka? Bagaimana juga dengan tanggungjawab masyarakat yang nak balik kampung dengan menggunakan pelbagai alasan? Di sini kedua-duanya harus bermain peranan masing-masing. Memainkan peranan, betul? Memainkan peranan masing-masing. Kerana kita sebagai manusia, ia bukan sesuatu yang sempurna. Mungkin ada kesilapan yang kami lakukan. Dan mungkin ada kesilapan yang dilakukan oleh daripada pihak masyarakat. Kami tidak perfect, tapi kami akan cuba lakukan sedaya upaya untuk masyarakat. Dan saya anggap kritikan dan tumahan ini sebagai kekuatan untuk kami terus bertugas, untuk kami terus menjalankan tanggungjawab kami. Kerana ini adalah amanah kami dan ini adalah jalan jihad kami. Dan kami berbangga dengan jawatan kami berbangga dengan tanggungjawab kami dan kami berbangga dengan kerja kami. Secara umumnya, barisan hadapan secara keseluruhan, polis, tentera dan KKM semuanya. Ya. Terima kasih Tuan Karim, sangat bersemangat ya. Para penonton kita pun mungkin bersemangat tu dengar Tuan Karim punya celoteh. Okay, Tuan Karim, saya nak berkongsikan sedikit. Kadang kita tengok dalam keadaan COVID-19 ni, dalam keadaan PKP lah, PKPD lah, PKPP lah, segala PKP ni, dia membuatkan mental orang down. So, dia membuatkan orang cepat marah tau. Bila duduk di rumah, contohnya keluarga yang besar kan, keluarga yang ahli keluarga mungkin 5 orang ke atas ataupun dalam satu rumah tu 10 orang. Kalau sebelum ni waktu bukan PKP yang keluar pergi kerja semua, tapi waktu PKP ni bila kena bekerja daripada rumah, semua orang duduk dalam satu rumah dan dia macam-macam isu tau. Dia akan jadinya kata apa, mungkin ada penderaan, mungkin emosi orang tak stabil. Saya nak kongsikan saya sendiri mengalami di kejiranan saya juga. Dia akan setiap hari dia akan maki anak dia akan tengking anak dia. Mungkin dia terlalu stres tau. Stres dengan dia, mungkin dia pun ada BDR dia, lepas tu anak pun ada PDPR dia sendiri. Okay. So saya rasa dalam keadaan sekarang ni, semua orang kena menjadi sebagai orang kata apa,
tempat bahu untuk menyandar ataupun kita perlu menjadi orang yang boleh mendengar luahan perasaan kawan-kawan di sekeliling kita. Apa pendapat Tuan Karim sendiri berkenaan dengan keadaan mental breakdown sekarang ni masyarakat kita? Mental breakdown. Okey, untuk soalan ni kan, secara umum dan secara jujurnya, ya, masyarakat akan mengalami sedikit demotivate ataupun apa kita panggil tidak bersemangat, mental down, kerana kita tak boleh keluar rumah. Kita tak boleh nak membuat apa yang kita boleh, yang memuaskan hati kita. Kita tak boleh nak ekspreskan perasaan kita. Kita tak boleh nak ekspreskan stres kita. Kita tak boleh nak luahkan yang terpendam di dalam hati. Itu punca daripada sudut psikologi yang menyebabkan kita boleh jadi kita boleh jatuh penyakit, kita boleh berubah fizikal, berubah perbuatan itu. Tetapi kerajaan telah menjalankan beberapa platform, terutamanya ada talian untuk mengadu masalah kepada psikologi yang terlibat. Dalam masa yang sama, kita perlu menguruskan stress management itu sendiri. Mungkin visi dengan ibu, luahkan dengan perasaan ibu, luahkan perasaan diri kita terhadap ibu kita. Walaupun tak dapat balik kampung, saya faham. Tetapi inilah yang Barisan Hadapan rasa daripada awal perjuangan. Tak dapat balik kampung, terpaksa duduk berkurung, tidak dapat bergerak, apabila masuk bertugas tidak boleh keluar daripada kawasan bertugas. Ini yang dirasa oleh pejuang awal lagi rasakan daripada awal 2019, hujung 2019 sehinggalah 2021. Inilah yang kami rasakan. Dan sesungguhnya sekarang ini kita telah gelarkan Barisan Hadapan ini bukan sahaja daripada golongan KKM, tentera, polis dan juga segalanya. Sekarang ini masyarakat juga merupakan Barisan Hadapan. Betul. Harus mempertahankan keluarga sendiri daripada melanggari SOP-SOP. Harus menjaga keluarga sendiri dalam keadaan suasana stres. Apa sahaja kekurangan ataupun rasa tidak mampu terkawal, hubungi seseorang. Pihak yang bertanggungjawab, mungkin saya ingat Kementerian Pembangunan ada pembangunan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan ada satu hotline untuk bercakap dengan online psikologis. Tak ada masalah. Untuk meluahkan. Ini percuma, tidak ada kadar bayaran pun. Kalau kita nak jumpa psikologis luar, kita kena bayar. Tapi apabila online psikologis ni verbally, kita tak perlu bayar. Ini adalah langkah inisiatif yang kerajaan lakukan. Maka gunakan pada jalan yang terbaik. Jangan merembes ataupun melepaskan stres pada tempat yang tidak kena. Sesungguhnya kalau anda melakukan tersebut, anda telah menjadi seorang pelaku jenayah. Jangan kerana masa stres lockdown ini tambah pula kes jenayah. Stress management penting. Kita sebagai orang Islam yakin setiap ketentuan itu merupakan qada dan qadar. Gunakan agama itu sebagai titik ataupun tiang untuk berpaut dan bertahan. Kepada agama yang lain, saya juga yakin semua agama menyarankan kepada kebaikan. Dan gunalah agama sebagai titik untuk kita nak melalui kehidupan yang berliku. Kerana saya yakin dan saya percaya agama-agama menyaran untuk melakukan kebaikan, bersikap positif dan fikir yang positif. Maka di sini merupakan satu platform yang baik untuk kita ambil pendekatan untuk nak pastikan stres kita dalam keadaan terkawal. Baik, terima kasih Tuan Karim atas pandangan yang cukup bernas tu. Alhamdulillah sekarang kita dah hampir ke penghujung rancangan, tapi kita ada sesi soal jawab. Tapi sebelum tu saya nak minta Tuan Karim tolong nasihat kepada anak-anak muda di luar sana dalam mendepani kehidupan pada masa ini. Yalah, kita dah tak bebas macam dulu lagi kan. So minta Tuan Karim bagi nasihat pada anak muda dulu. Penonton kita nanti dulu. Ni anak-anak muda dulu. Budak-budak remaja ni. Boleh bagi nasihat sikit ke? Okay. Untuk anak-anak muda, khasnya golongan remaja, tolong gunakan kesempatan yang masa sekarang ini yang tiada kebebasan untuk meniti ilmu, supaya menjadi kekuatan untuk mendepani masa depan. Yang mana masa depan yang akan datang ini merupakan satu masa depan yang tiada kepastian, yang mana akan lebih maju dan serta canggih. Gunakan kesempatan masa kini untuk belajar dari pengalaman. Gunakan masa kini untuk mendapatkan satu medium untuk nak boost ataupun memotivasikan diri sendiri untuk merubah negara, supaya apabila berlaku benda yang sama pada masa hadapan, you know what to do. Awak tahu apa patut buat.
Kerana golongan-golongan remaja ini merupakan pewaris kepada kepimpinan masyarakat. Mereka perlukan ilmu serta kefahaman mengenai sesuatu perkara. Justru itu, jangan jadikan kehidupan yang tanpa kebebasan ini satu alasan untuk kita nak bermalas-malasan. Anak muda daripada sudut perjuangan mereka adalah berbakti dan menuntut ilmu. Maka guna kesempatan ini untuk menuntut ilmu pada sumber yang sahih, pada sumber yang ada asas, pada sumber yang ada kajian, pada sumber yang mana mendapat verify ataupun kesahihan daripada pihak-pihak yang tertentu. Kerana kemerdekaan ini bukan datang dengan percuma. Ia datang daripada keringat-keringat pejuang yang terdahulu. Sekarang kami berjuang dan perjuangan ini akan diserahkan kepada golongan muda pada masa depan kelak. Terima kasih Tuan Karim. Kemudian kita nak minta sedikit pesanan Tuan kepada para penonton di luar sana. Ini secara keseluruhannya daripada kecil sampai ke besar. Daripada anak muda sampai ke golongan dewasa. Mungkin boleh bagi pesanan sedikit sebagai petugas barisan hadapan? Okey, baik. Terima kasih. Oleh kerana dia merupakan soalan yang terakhir, saya perlu tegas sikit. Okey, untuk itu pesanan saya kepada masyarakat secara umum dan secara umum. Tak kira lapisan masyarakat, kaya, miskin, tua, muda, remaja dan segalanya. Pesanan saya adalah sila patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jika kita tidak mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, kita tidak akan merdeka. Kalau kita tidak mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, kita akan masih lagi berkurung. Pakai pelutuk muka, cuci tangan, sanitize, kurangkan sosial di luar, amalkan penjarakan sosial. Vaksin, sila pergi vaksin. Tiada bayaran dikenakan. Ingat, menjaga diri sendiri adalah lebih baik dalam keadaan yang mana kita sendiri selamat, dan kita selamat, keselamatan kita boleh berikan kepada keluarga kita. Biar kita bernafas sekarang dalam keadaan berlancar daripada kita bernafas dalam keadaan sesak dengan bantuan oksigen. Menyesal dahulu berpandabatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Terima kasih Tuan Karim. Tapi kan saya nak ulas sedikit. Kadang-kadang kita nak kata dalam masyarakat kita ni banyak pumpang dekat media sosial kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok di kawasan kejiranan saya sendiri pun saya kongsikan, dia orang tak patuh SOP pun. Kita pumpang sana sini kan. Tapi bila duduk di satu meja, duduk ramai-ramai, tak kisah pun. Kerajaan dah bagi tahu dah jaga penjarakan sosial, tak jaga juga. Kerajaan kata pakai mask, tak mau pakai mask juga, tak pakai. Even kadang-kadang di tempat-tempat terbuka pun orang macam tak hairan sangat benda tu. Macam mana tu Tuan Karim? Macam mana kita nak buat dengan masyarakat yang macam ni, yang tak mau dengar? Dia orang memang cakaplah apa pun, dia orang dengan pendirian sendiri. Okey, pihak kerajaan telah menjalankan tanggungjawab daripada segi kerajaan, melaksanakan peraturan-peraturan seperti saya cakapkan 3 elemen di bawah penguasaan, iaitu penguasaan. Penguasaan ni kita dah letak dah akta-akta yang tertentu, peraturan-peraturan tertentu dan undang-undang yang tertentu untuk golongan-golongan ini menjaga SOP, untuk menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Tetapi masalahnya sekarang disiplin masyarakat itu sendiri. Rata-rata masyarakat mesalahkan, macam kita cakap, yang guna kita upload satu video dan salahkan ini tanggungjawab mereka harus lakukan kepada barisan hadapan. Bagaimana pula persoalan yang saya cakap, bagaimana pula masyarakat? Macam mana pula tanggungjawab masyarakat? Macam mana disiplin masyarakat? Kita nak berbentuk 32 juta orang kat dalam Malaysia supaya ikut SOP memang sukar. Memang sukar. Kita sebuah negara yang besar. Memang sukar. Ia lahir daripada diri sendiri. Merasakan tanggungjawab kepada diri sendiri. Seperti saya cakap. Lebih baik kita menyesal sekarang daripada kita menyesal dalam keadaan kita tak boleh bernafas, daripada kita menyesal dalam keadaan yang mana oksigen perlu dimasukkan dalam mulut kita. Ramai dah, sudah ramai terkorban, sudah ramai dijangkiti, varian makin baru, varian makin berevolusi. Kalau tidak ada kesedaran ini, maka masa seterusnya mungkin adalah golongan-golongan yang sedang duduk dalam keadaan tidak ada penjarakan sosial. Jangan kita menjadi mangsa di kemudian hari. Sewaktu kita sihat, kita boleh cakap lah, ini adalah auta, ini merupakan perkara yang palsu, ini tiada bukti asas. Jangan sampai kita kena, waktu tu kita nak menyesal. Kalau boleh pulih tak apa, kalau tak boleh pulih,
Baik, terima kasih Tuan Karim. Kami pihak Perpustakaan Negara sangat berbangga dan berterima kasih kepada Tuan Karim atas perkongsian ini. Kita harap-harapkan perkongsian ini dapat lagi memberi pengajaran teladan kepada masyarakat kita. Baiklah tuan-puan semua, hari kita akan beralih ke sesi seterusnya iaitu sesi soal jawab. Sekiranya tuan-puan ada soalan yang ingin ditanyakan, tuan-puan bolehlah menulis di ruangan komen di YouTube PNN TV Channel. Nanti Rustia akan hantarkan soalan itu kepada saya. Tuan Karim, saya dah terima beberapa soalan. Ianya mungkin Tuan Karim dah ada ulas sedikit tadi, tapi minta Tuan Karim mungkin boleh ulas sikit lagi kot sebab dia bertanyakan bagaimana pihak penjara melakukan jika berlaku PKPD di penjara di mana ada jangkitan COVID di kalangan banduan dan petugas penjara. Mungkin tadi dia terlepas kot, mungkin Tuan Karim ulaskan sedikit apa yang pihak penjara buat tadi tu. Kalau okeylah, mungkin terlepas pandang. Okey, tak apa. Kalau penjara di PKPD kan, perkara utama adalah kita mengekang segala pergerakan. Tidak ada keluar masuk, anggota-anggota bertugas harus lapor diri di dalam kem ataupun kuartus kaki tangan. Kita melaksanakan sanitasi secara berjadual, melaksanakan PKRC di dalam penjara dengan bantuan KKM untuk memberi rawatan terus kepada banduan-banduan. Kita membuat peraturan serta peraturan supaya SOP diikut pakai, dan juga segala kaedah-kaedah yang kita lakukan haruslah mendapat sokongan daripada pihak-pihak perubatan agar ia tidak berlanggar daripada etika-etika perubatan. Dalam masa yang sama, Jabatan Penjara ini mempunyai cabaran untuk mengikut SOP yang ditetapkan kerana kita ada SOP keselamatan dan SOP kesihatan. Kita perlu gabungkan kedua SOP ini supaya SOP ini mesra dan boleh diolah, diikuti oleh anggota dan diikuti oleh banduan itu sendiri. Banyak benda yang saya nak ulaskan sebenarnya mengenai langkah-langkah yang penjara lakukan, tapi kalau kita membicarakan ia hari ini, masa 3 hari 3 malam memang tak habis lagi lah. Okey, terima kasih Tuan Karim. Sebenarnya kita agak menerima beberapa soalan yang bagi saya dia macam agak sensitif kerana dia menyentuh isu vaksin, tapi mungkin saya rasa tak ada masalah kot bagi pihak saya untuk bertanya pendapat peribadi Tuan Karim sendirilah. Ada yang bertanya, apa pendapat Tuan ada di kalangan kaki tangan kerajaan sendiri yang menolak vaksin? Senang kata mereka ni golongan anti vaksin. Saya faham soalan ni memang sensitif kerana saya sendiri secara peribadinya menghormati golongan yang memilih untuk vaksin maupun yang menolak vaksin kerana masing-masing ada dia punya pegangan sendiri. Tapi disebabkan dia adalah satu soalan yang user kita bertanyakan, mungkin saya boleh minta pendapat sedikit daripada Tuan Karim sendiri. Bagaimana pendapat Tuan Karim berkaitan dengan golongan ini? Mereka bukan bersalah, kita tak kata mereka salah, mungkin pegangan dia orang ada pegangan sendiri. Macam tu. Betul. Saya, ini pendapat peribadi, ini pendapat peribadi saya yang mengatakan bahawa golongan-golongan yang sedemikian rupa, pertama sila periksa kembali daripada sumber mana yang mereka dapat. Okey, kalau kita cakap dia datang daripada seorang doktor, kita kena tahu doktor yang mana tu, doktor yang cakap tu datang daripada background mana. Doktor banyak, doktor spesialis jantung, doktor spesialis hati, doktor spesialis otak, dan diorang ni tidak boleh melanggar bidang masing-masing. Orang yang surgeon otak tidak boleh buat surgeon jantung, orang tak boleh buat. Sebab itu kita kena tengok, doktor ni ada bahagian dia yang dikenali sebagai virusologi. Ini adalah yang mana khusus untuk mengkaji virus tersebut. Adakah orang yang bercakap itu mempunyai bidang tersebut? Adakah sumber yang dikatakan itu mendapat data yang sahih? Sila dapatkan daripada sumber yang betul. Kerana apabila kita nak dapatkan sesuatu, dan nak mengamalkan untuk etika hidup kita, kita kena tahu daripada sumber yang mana yang kita dapat. Adakah sumber itu sahih ataupun tidak? Kedua, mereka tidak bersalah walaupun mereka ada pilihan untuk nak vaksin ataupun tidak. Tetapi jikalau kita tidak vaksin, menurut agama Islam itu sendiri, menjaga nyawa adalah fardu ain. Fardu ain ini merupakan perkara yang harus dilakukan, yang wajib kita lakukan. Apabila kita tak vaksin dan kemudian ia boleh menyebabkan kita jatuh sakit dan seterusnya terkorban,
Di manakah kematian kita itu? Di manakah kematian kita itu? Kematian kita adalah pada jalan yang baik ataupun pada jalan yang mengingkari. Harus berfikir. Kerana perkara ini telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Vaksin ini merupakan perkara yang harus menurut agama. Daripada sudut perundangan telah mendapat pengiktirafan daripada majlis-majlis perubatan. Di manakah kita untuk nak menolak perkara tersebut? Siapakah kita untuk nak menolak perkara tersebut? Jika ia baik, laksanakan. Jika ia buruk, ada bukti, sila kemukakan. Baik, terima kasih Tuan Karim di atas pendapat Tuan Karim sendiri. Okey, Tuan Karim, ada lagi soalan. Dia kata, mohon jelaskan bagaimana pihak penjara mengurus banduan yang terkena jangkitan penyakit COVID-19 ni. Adakah terjejas jadual tugasan setiap pegawai sekiranya ada di kalangan kaki tangan yang terkena COVID? Ada buat double shift ke? Itulah dia tanya macam tu. Saya faham mungkin agak sensitif untuk cara pengurusan COVID ni. Mungkin Tuan Karim boleh ceritakan secara asasnya sahajalah. Saya pernah ditugaskan untuk membuat support persokongan, anggota sokongan di penjara Pokok Senang. Pada waktu tersebut, penjara Alor-Star. Waktu tersebut, penjara Alor-Star telah mengalami, kita panggil satu situasi yang mana jangkitan di penjara Alor-Star itu dalam keadaan yang sangat tinggi. Apabila pergi dekat sana dan kita bertugas dalam keadaan pakaian PPE dan segala-galanya dengan SOP yang paling ketat, kita bertugas di sana. Apabila kita bertugas, kita masuk bertugas, kita tak boleh keluar. Apabila kita tak boleh keluar, kita dalam keadaan stres, kita dalam keadaan yang sangat orang kata tidak stabil. Dan sewaktu penugasan tersebut, waktu kita bertugas, kemudian golongan shift yang kedua untuk nak masuk. Bila shift kedua nak masuk, shift yang kedua tu positif. Disahkan positif. Kita kena cover tempat dia. Maksudnya kita tak boleh balik bertugas, kita kena cover pula tempat dia. Ini pengorbanan. Kita lebih haus dah kita kerja dekat situ. Ia terjejas. Pihak pengurusan detail, pihak pengurusan untuk atur tugas mengalami masalah untuk nak cari orang, untuk nak bergantikan dia. Kita kena masuk dan fill the blank. Kita kena masuk mengisikan tempat kosong jawatan tersebut. Kita kena bertugas. Kalau 8 jam, 8 jam. Kalau 9 jam, 9 jam. Kalau 16 jam, 16 jam. Kalau 12 jam, 12 jam. Kita terdesak. Dan ini adalah bukan saja Jabatan Penjara, malah KKM sendiri. Contoh, masyarakat tak nak mengaku ada positif. Pergi rawatan kecemasan, apabila buat swab positif. Pergi dekat sana, tiba-tiba jangkitan itu pergi kepada nurse dengan para perubatan dekat sana. Hospital terpaksa ditutupkan. Pesakit luar terpaksa ditutupkan. Ward tersebut terpaksa ditutup untuk program sanitasi. Bukan kami sahaja. Malah jabatan lain pun akan terjejas jikalau attitude ataupun disiplin masyarakat itu sendiri tidak diperbaiki. Bukan hendak salahkan masyarakat secara total, tetapi segelintir kecil menyebabkan perkara ini menjadi besar. Pengurusan banduan dekat dalam masih berjalan seperti biasa, cuma terdapat perubahan-perubahan terhadap adaptation terhadap jadual pertugasan mengikut situasi. Ada yang kena kerja pagi, kena masuk malam, ada yang kena masuk dan tak keluar-keluar. Bergantung kepada situasi. Baik, terima kasih Tuan Karim. Banyak pula soalan ni. Sekejap ni. Berkaitan tadi tekanan kan. Frontliner pun biasa dah menghadapi tekanan juga bila memakai PPE ataupun terlalu banyak pesakit maupun banduan yang terkena COVID-19 ni. Bagaimana Tuan Karim sendiri selaku barisan hadapan, orang kata apa, menangani stres tu? Apa yang langkah-langkah yang Tuan Karim buatlah bersama kawan-kawan juga? Okey, baik. Untuk maklumat, kajian telah dilakukan oleh Universiti Putra Malaysia. Dia orang buat kajian, ada 3 kategori pekerjaan yang paling stres, dan yang ketiga adalah penjara. Penjara dia kerja stres kerana kita apabila masuk dalam penjara, kita terputus komunikasi kita. Kita hidup dalam keadaan terkurung. Kita akan bertugas dalam keadaan terkurung. Itu dah stres.
Sekarang ditambah pula apabila kita masuk tugas dengan pakaian PPE, kita masuk tugas dengan SOP yang ketat. Kita masuk tugas dalam keadaan anggota yang mengalami kekurangan anggota kerana sebahagian daripada anggota mungkin terkena COVID, mungkin perlu menjalani kuarantin di rumah. Okey. Untuk nak menangani stres ni, kita harus sentiasa berbual ataupun kita harus sentiasa bercakap, jangan berhenti. Macam saya cakap memang tak berhenti. Sebab apa? Kerana kalau kita nak melepaskan stres kita melalui perbuatan, kita bertugas. So yang hanya kita mampu adalah meluahkan perasaan kita kepada anggota-anggota, dan anggota-anggota akan meluahkan perasaan kepada kita, saling dengar masalah masing-masing. Tuan, saya sebenarnya semalam isteri saya dah kena jadi close contact. Isteri saya semalam dah positif. Mungkin lepas ni kita mendengar dapat meringankan sedikit beban kerisauan di dalam hati anggota kita. Begitu juga kalau saya mengalami masalah, saya akan berbual dan saya akan bercakap. Walaupun ia sedikit membantu, tidak bantu banyak, tetapi sedikit sekurangnya dia dapat memulihkan kadar stres kita untuk kembali normal. Betul. So kita kena cari seseorang yang boleh kita luahkan perasaan di kalangan kawan sendiri ya. Kalau lelaki tu cari lelaki lah, kalau perempuan cari perempuan. Okey, ada ni, jap ni. Kerjaya sebagai inspektor penjara dan kaki tangan penjara ini sering dipandang sepi, iaitu kurang mendapat perhatian anak muda berbanding badan beruniform lain. Apa pendapat Tuan berkaitan hal ini? Seperti tajuk yang soalan yang pertama, wira yang tidak didendangkan. Saya sangat bersetuju. Kami mungkin tidak menari di media sosial, kami mungkin tidak dikenali di Facebook, TikTok dan sebagainya, tetapi kami berpegang kepada tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada kami. Tanggungjawab kami juga merupakan keselamatan kepada masyarakat. Tanggungjawab kami juga merupakan salah seorang anggota untuk berperanan memastikan negara berfungsi. Kami juga memainkan 3 elemen yang pertama yang saya cakap sebentar tadi, merupakan elemen yang paling penting. Walaupun penjawatan kami ini dipandang sepi oleh masyarakat mungkin kerana kurangnya expose terhadap penjawatan kami, tapi saya berbangga dengan penjawatan saya berbangga dengan jabatan saya kerana jabatan saya bukan sahaja melaksanakan penghukuman serta melakukan pemulihan terhadap banduan supaya mereka boleh menjadi seorang insan yang produktif melalui pemulihan yang efektif. Ini yang kami lakukan. Jika memandangkan penjawatan kami tidak seglamour polis, tidak seglamour tentera, itu biar persepsi masyarakat. Tetapi tanggungjawab kami tidak kurang besarnya macam mereka-mereka sekalian. Bagi saya tanggungjawab tu sangat besar dan amanah tu lebih lagi sebab masuk kerja pun tak boleh tengok handset semua kan. So confirm lah fokus kerja tu 100%. Yang boleh buat pun cuma bersembang dengan kawan-kawan sajalah kan. Itu kadang saya nak tanya sikit. Tiba-tiba terlintas kan sebab kita tak tahu sebenarnya situasi dalam penjara ni macam mana. Sebenarnya dalam satu sel tu dia ada banyak banduan ke ataupun maksimum berapa orang banduan dalam penjara tu sendiri? Okey, dia bergantung kepada kapasiti yang telah ditetapkan. So setiap blok dia ada kapasiti, kalau boleh tak 500 orang, kalau boleh tak 300 orang secara detail of course saya tak boleh beritahu. Tetapi dia mengikut kapasiti bangunan itu tersebut, dan bangunan itu memang design untuk 300 maka 300. Design itu untuk 500 maka 500. Secara keseluruhannya penempatan yang berada di dalam insya-Allah selamat. Penempatan di dalam tu insya-Allah dalam keadaan yang kita kata dia orang boleh mandi, dia orang boleh tidur, dia orang boleh menjalankan tanggungjawab mereka untuk menunaikan ibadah-ibadah. Kalau Muslim boleh solat, kalau ada menyediakan dewan makan untuk mereka, ada menyediakan padang untuk mereka bermain, ada. InsyaAllah penjara kita adalah merupakan salah satu penjara yang mengikut undang-undang antarabangsa. Maknanya kata macam banduan ni dia orang ada macam kita train dia orang dengan kemahiran-kemahiran ke, sebab ada juga banduan yang memang bila dia orang dah keluar dia orang pandai bertukang, pandai buat perabot. So dalam tu ada kelas ke macam mana? Okey, seperti saya cakap, fungsi jabatan penjara ada 3 kan. Dan salah satunya adalah melaksanakan program-program pemulihan ke atas penghuni. Ya, kita ada kelas-kelas yang tertentu seperti halaqah, kelas-kelas untuk dia orang belajar Al-Quran. Contoh di penjara Bentung sendiri, kita ada satu bengkel yang digelar sebagai bengkel tahfiz.
Mana golongan-golongan tersebut akan masuk dan fokus terhadap pembacaan Al-Quran, terhadap penghafalan Al-Quran, dan kita ada pula kelas-kelas untuk agama lain. Ada untuk Kristian, kita akan panggil mubalik daripada luar untuk memberi penerangan tentang agama mereka, kesedaran melalui titik-titik agama mereka. Begitu juga Buddha dan Hindu. Ada disediakan platform-platform tersebut. Maka untuk kemahiran pula kita ada sediakan kelas-kelas kemahiran melalui bengkel-bengkel yang tertentu dengan sijil-sijil yang diiktiraf oleh SLDN. Contoh sijil kayu, bengkel besi dan macam-macam lagi. Untuk dia orang survive dekat luar nanti lah kan, at least dia orang dah ada kemahiran, so keluar nanti dia orang boleh menggunakan kemahiran itu. Okay, Tuan Karim, ada lagi soalan ni. Yang ni sebenarnya Tuan Karim dah ulas tadi macam mana ia nak berikan kesedaran kepada masyarakat yang melanggar SOP, terutamanya masih keluar ke sana sini walaupun memakai gelang pink. Seperti Tuan Karim kata tadi, dia back pada diri sendirilah. Kan? Tak boleh kita tak dapat nak kawal benda tu. Kita hanya kesedaran pada diri sendiri. Kalau kita nampak benda tu mungkin kita boleh buat report lah. Tapi kalau diri sendiri tak sedar, susah. Dalam diri itu sendiri. Lepas tu ada lagi, apakah pihak penjara boleh mengambil tindakan kepada masyarakat yang melanggar SOP yang dilaksanakan kerajaan? Daripada segi penguatkuasaan tu, adakah pihak penjara terlibat? Boleh ambil apa-apa tindakan ke? Itu di luar bidang kuasa penjara. Itu di luar bidang kuasa. Kerana penguatkuasaan ini diletakkan di bawah PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan apabila tindakan itu diambil oleh individu tersebut, individu tersebut akan dibawa kepada sistem pengadilan. Apabila sistem pengadilan mengambil tindakan ke atas dia, menyabitkan sama ada bersalah atau tidak. Apabila bersalah baru dihantarkan kepada kita. Kita akan melaksanakan program pemulihan terhadap orang yang tersebut. Kita akan beri kesedaran melalui perintah-perintah hukuman yang diberi oleh pihak mahkamah. Untuk kita nak tahan, di luar kita tidak ada bidang kuasa untuk itu. Terima kasih Tuan Karim. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit je tapi soalan kita banyak. Soalan banyak sangat saya pilih-pilih. Pernahkah Tuan Karim berasa takut ataupun terkena orang kata panic attack semasa berhadapan dengan wabak ini? Macam panic attack kan, tiba takut, nervous ke macam mana ke? Ada tak? Dia berbalik kepada perasaan takut tersebut. Perasaan takut. Kerana lumrah manusia seperti saya cakapkan, mempunyai perasaan takut tersebut. Apabila kita takut, automatik kita akan nervous. Sebab it will stroke to the brain. Dia terus jangkit pada otak. Kita akan datang secara sendiri, yang mana otak kita akan berasa nervous, darah akan naik, tiba-tiba. Ya, pernah. Cuma cara pengandaian kita terhadap panic attack tersebut. Kita panik, kita patut tahu apa patut kita lakukan. Tarik nafas dalam-dalam, duduk rehat sekejap, ambil air, minum segelas, rehat. Jangan banyak bercakap, duduk dalam keadaan suasana yang sejuk, jangan duduk di tengah panas. Kita kena tahu apa yang kita harus lakukan supaya dia tidak boleh menjejaskan kesihatan kita dan performance kita waktu bertugas. Okey, terima kasih Tuan Karim. Lagi soalan, apakah cabaran yang paling tak dapat dilupakan sepanjang bertugas dalam menangani wabak COVID ni? Ada tak pengalaman yang memang tak boleh lupa lah? Ada tak apa-apa yang terjadi ke? Pengalaman yang tidak boleh dilupakan adalah ketika saya dijangkiti COVID-19 dan saya diwatkan dan pakai alat bantuan pernafasan, dan waktu tersebut ibu sekor VC dalam keadaan yang mana lidah terkelu sampai tak mampu nak tengok anak dia sendiri. Dia tak boleh nak tengok anak dia yang tak pernah masuk ward, anak dia yang tak pernah dihospitalkan, anak dia yang paling tak suka hospital dan kemudian dihospitalkan dalam keadaan lemah, mata merah, batuk dengan keadaan yang sangat lemah. Itu pengalaman yang tak dapat dilupakan, sehingga kita tengok kawan kita pun boleh menitiskan air mata. Kawan kita boleh menitiskan air mata sampai cakap sabar. Tambah lagi keluarga kan? Tambah lagi keluarga. Ayah saya sampai terkelu lidah. Tidak boleh mengatakan apa-apa. Raut wajah menggambarkan 1000 faham. 1000 bicara. Itu pengalaman yang saya tak dapat. Alhamdulillah kan dah bebas dah. Berkat doa ramai saya pulih, insya-Allah.
Okey Tuan Karim, mungkin ni soalan terakhir kot yang saya ambil. Apakah harapan Tuan sebagai wakil Barisan Hadapan kepada masyarakat umum dalam menangani wabak COVID-19 lah, dia tulis COVID-10 pula. COVID-19 ni. COVID-10. Apa harapan Tuan? Okay, harapan saya adalah supaya negara kita akan kembali pulih seperti biasa. Kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Mungkin kita tidak akan dapat hidup seperti normal. Itulah yang terms digunakan pakai oleh kerajaan, iaitu new normal. Di mana kita hidup dalam keadaan persekitaran yang baru. Maka walaupun kita hidup dalam persekitaran yang baru, kita hidup dalam keadaan yang boleh melakukan apa yang kita suka. Seperti berjogging, seperti untuk melaksanakan aktiviti kerakyatan bersama masyarakat dalam keadaan SOP-SOP yang telah ditetapkan, dapat pulang ke pangkuan keluarga apabila keluarga telah didoskan 2 dos, kita pun didoskan 2 dos, dalam keadaan yang mana kita menuju kepada jalan kemerdekaan dalam erti bebas daripada COVID-19 ini merupakan satu perjalanan yang sangat jauh. Merupakan satu perjuangan yang masih lagi tidak ada penghujungnya. Malah Kementerian Kesihatan melalui menterinya yang mengatakan bahawa Malaysia akan cuba sedaya upaya untuk menghasilkan vaksin tempatan, dan kita doakan yang terbaik supaya apabila dapat dihasilkan vaksin, dan vaksin tempatan ini mungkin dapat memulihkan, mungkin dapat melawan virus ini, dan kita akan kembali pulih seperti biasa, negara akan kembali pulih seperti biasa, anak-anak boleh pergi sekolah, masyarakat boleh bergembira, anak-anak boleh jumpa ibu bapa dalam keadaan tidak ada sekatan. Itulah harapan saya yang paling besar, mengharapkan kemenangan untuk kita dan negara. Terima kasih Tuan Karim. Baiklah tuan-puan semua, itu sahaja masa yang kita ada untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada apa-apa persoalan selepas ini, tuan-puan bolehlah berhubung dengan urus setiap program. Tuan-puan juga diminta untuk mengisi borang penilaian program yang kita telah pinkan di channel YouTube PNM TV channel. Sebelum majlis berakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada Tuan Karim kerana sudi berkongsi ilmu pengetahuan. Tuan Karim sangat bersemangat. Tim-tim kita pun saya pun terima WhatsApp kan, tim-tim kita cakap seronoklah Tuan Karim ni bersemangat. Mungkin kita boleh bekerjasama lagi di masa hadapan. Okey. Baiklah tuan-puan semua. Okay. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti yang dijalankan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, jangan lupa mengikuti media sosial kami iaitu di Facebook, di Twitter, di Flickr dan juga di YouTube PNM TV channel. Mungkin Tuan Karim boleh kongsikan kot TikTok dia tu. Mungkin, nama apa TikTok tu? Apa, saya tak beringatlah saya punya username, tak apalah kot. Tak apalah, mungkin privacy kan. Okey, yang dihormati sekalian, baik dan buruk adab bicara kritikan diberi untuk membina. Program kini di akhir kata, ilmu ditambah pengetahuan dijana. Saya bagi pihak setiap program ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sehingga bersua lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga SOP. Tuhan ialah membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota permatanya palsu. Tanpa membaca cacatlah minda, tanpa ilmu kemanalah
kita. Jika ilmu penuh di dada, bila bergaya dengan membaca, dunia sempit menjadi luas, tempat kejayaan tiada terbatas. Negara yang kecil, tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Mari kawan, kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. jadikan Membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading A lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. jadikan Membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading A lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. jadikan Membaca gaya wawasan. Andai-andai alang buku-buku, bacalah sampai-pandai buku-buku berbahasa Jerman. Santang lemak manis, santang kelang pemuda, jangan anak menangis, kalau anak suruh membaca. Lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. jadikan Membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out.